pula tentang satu lagi program ini yang memupuk budaya inovasi dalam kalangan para pelajar dan juga penyelidik serta menjadi platform untuk penyelidik, ahli akademik, pelajar serta pengamal di industri untuk menonjolkan bakat mereka, mengetengahkan ide-idea baru dan juga mempamerkan ciptaan mereka. Walaupun telah berlangsung pada bulan Ogos yang lalu, tetapi kita nak bersama-sama dengan pemenang, penerima anugerah-anugerahnya bersama kita pada pagi ini. Begitu juga dengan mewakili pada pihak penganjur sendiri. Kita bersama dengan Puan Siti Salwa Muhammad Fazil, merupakan Ketua Bahagian Pentadbiran dan Governance Merangkap Setiausaha Eureka. Kita juga ada Profesor Mahir Dr. Venkadesh Anak Lelaki Parisami, pemenang Anugerah Utama iRise, Anugerah Berlian iRise, dan juga Encik Muhammad Zainuddin Burhan, Ketua Projek Kumpulan Inovatif Kreatif Universiti Melaya, yang difahamkan untuk projek itu saja menang 2 anugerah. Apapun, Assalamualaikum, selamat pagi dan tahniah kerana telah pun menerima anugerah tersebut. Pertama sekali kita nak mukadimahnya terlebih dahulu berkaitan dengan latar belakang Convention Kumpulan Inovatif dan Kreatif Universiti Awam kali ke-14 atau singkatan Eureka yang diadakan pada bulan Ogos yang lalu. Jadi kita boleh mulakan. Okey, terima kasih Hani. Ya, penganjuran Convention Kumpulan Inovatif dan Kreatif Universiti Awam kali ke-14 ini, tahun ini adalah UM dipilih menjadi tuan rumah dan kita memberi penjenamaan semula kepada KIK ini dengan mengadakan satu lagi konsep pertandingan yang kita namakan iRise. So KIK ni adalah pertandingan kumpulan inovatif kreatif yang telah lama berlaku sebenarnya, selama 14 hampir 15 tahun, dan kita rebrandkan tahun ini bila UM buat yang kita namakan iRise. iRise ni daripada nama penuh dia memang agak panjang sikit sebelum sebut dia. International Research Innovation Invention and Solution Exposition ataupun nama pendeknya iRise, di mana kita mengumpulkan semua penyelidik-penyelidik bukan sahaja daripada Institut Pengajian Tinggi Awam dan juga swasta, daripada dalam negara tetapi juga luar negara. Itu yang saya rasa untuk tahun ni pencapaian yang sangat memberangsangkan. Walaupun pertama kali kita buat, ia bukan saja melibatkan kategori A iaitu dari sekolah rendah, sekolah tadika awal dia, sekolah menengah, dan kategori B kita ada pendidik-pendidik muda, dan kategori C adalah pendidik profesional macam Dr. Venkadesh dan sebagainya. Dan pada saya pengajuan tahun ini adalah yang terbaik, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pengurusan UM, NAB Chancellor dan juga Sekretariat Eureka yang kerana telah mempamerkan outcome yang cukup baik pada tahun ini. Wow, itu dia sebab ada pelbagai sesi sebenarnya dan juga kategori anugerah yang dimenangi oleh pihak IPT, sekolah dan Universiti Awam, begitu juga dalam kalangan profesional itu sendiri. Jadi kalau kita boleh pecahkan berapa sebenarnya anugerah yang diberikan pada sambutan tersebut sebenarnya? Untuk KIK Universiti Awam ni, 3 yang utama adalah juara keseluruhan KIK Universiti Awam yang dimenangi oleh tahun ini diraih oleh Universiti Sains Malaysia. Tempat kedua, fasilitator terbaik dimenangi oleh Universiti Pertahanan Nasional dan Inovasi Harapan daripada Universiti Melaya. Dan kita ada 2 kategori yang berbeza, iaitu kategori pengurusan dan teknikal, di mana juara keseluruhan kategori pengurusan adalah USM sekali lagi, dan juara kategori teknikal adalah juga daripada USM. So USM hebatlah tahun ni. Membulut kebanyakan tempat. Okey, baik, tahniah pada USM. Tapi apapun, kita nak tahu juga sebagai pemenang anugerah utama iRise, iaitu Anugerah Berlian iRise, dengan satu tajuk projek ini yang saya sendiri pun tak berapa nak faham sebenarnya. Tapi kita mohon yang memenanginya untuk menjelaskan kepada kita. Jadi Dr. Venga, boleh kongsi tentang projek tersebut? Tak ada masalah. Sebenarnya simple sahaja. Kalau kita artikan kita nak bergerak ke arah perubatan cara moden. Apa yang kami buat adalah kami memperkenalkan teknologi perubatan secara digital. Dan seperti kita dapat ada phone yang sekarang ni kita boleh measure kita punya blood pressure dan sebagainya. Alat yang kami bangunkan sekarang ni adalah alat yang mempunyai sistem pengesan, apa yang kita panggil sebagai sistem pengesan keadaan pepejal, solid state sensors, yang berupaya mengesan penyakit yang disebabkan oleh DNA, RNA dengan protein. Ini adalah 3 komponen yang mesti ada dalam sebarang organisma, termasuk kanser. Dan kita boleh detect ni dalam masa dalam 5 minit. So itulah
end of the day that's the ini dia adanya. Ya. Betul? Okay, Dr. boleh tunjukkan dan dia boleh muat pada tangan kita dan kemungkinan besar dalam mungkin 2-3 tahun akan datang dia akan sampai separuh macam pocket phone. Ya. Dia umpama inovasi telefon jugalah, daripada saiz besar jadi makin kecil, makin kecil. Itulah itu dia. Dan kalau kita boleh saya pegang Jadi caranya sebenarnya macam mana? Doktor, boleh tak kita kongsi sikit penggunaannya? Apa yang kita lihat tu adalah casing yang kita boleh bina dengan cara yang tertentu lah. Dia punya circuit dan sebagainya ada di dalam tu dan biar saya explain. Sini tepi ni. Okey, bila kita akan ada satu peranti elektrod di sini di mana kita akan letakkan sebarang bendalai badan dan bila diletak di situ sistem akan memproses mencari identiti elektronik organisma kita nak cari itu. Dan bila dia dah dapat daripada database yang ada di sini, dia boleh mengecam jenis penyakit yang kita nak kesan, dia akan ditunjukkan di komputer ataupun handphone. So, dan yang paling baik di sini adalah dia adalah 5 minit, dia adalah sangat murah dan teknik yang kita bangunkan ni teknik yang pertama di dunia dan dia mampu dibawa ke dalam hutan dan segala tempat yang kita tak ada internet access. So, dengan database yang kita ada ni, kita boleh pergi jalankan ujian darah yang untuk mencari sebarang penyakit yang kita nak kesan. Ya, baik itu dia. Sebab sekarang ni segala-galanya berkaitan dengan teknologi dan kalau kita nak buat apa-apa sekalipun nak pantas cepat kita gunakan internet. Tapi alat ni tak payah menggunakan internet. Tak perlu. Jadi boleh dibawa ke hutan dan sebagainya. Baik, dan untuk yang dilangsung lagi projek sungai di kampus Center Bia memenangi 2 anugerah itu di bawah keseliaan Cik Zainuddin sendiri, ketua projek pada Kumpulan Inovatif Kreatif Industri Melaya, memenangi anugerah pingat perak Konvensyen Inovatif dan Kreatif Peringkat Universiti Awam dan juga anugerah Inovasi Harapan Konvensyen Inovatif dan Kreatif Peringkat Universiti Awam. Ceritakan tentang projek ini. Sebenarnya projek ni lebih kepada kita nak meningkatkan kualiti air. Actually dekat UM kita ada satu anak sungai yang kita namakan anak sungai Mustafa. So kawasan ni kualiti air dia agak tidak begitu baik. Cuma kita pada masa yang kita mula projek ni, kualiti air itu dalam kelas 4. Kelas 4 ni kalau kita tahu dia adalah air yang sesuai untuk tanaman saja. Maknanya tak boleh untuk benda-benda lain, untuk tanaman, penyiraman tanaman. So daripada outcome projek ni kita berjaya meningkatkan kualiti air dekat kawasan terbabit kepada kelas 3, iaitu kualiti air yang sederhana tapi dah sesuai untuk haiwan ternakan. So kita dah berjaya untuk meningkatkan kualiti air tersebut lah. Dan air ni juga, anak sungai juga akhirnya akan pergi ke Sungai Kelang, sungai yang utama dekat Kuala Lumpur ni. So dalam masa yang sama kita dapat membantu sedikit sebanyak dalam meningkatkan kualiti air di Sungai Kelang kita sendiri. Baik, dan secara yang kita boleh nampak banyak sumbangan yang boleh diberikan kepada Malaysia. Jadi mungkin kalau di sini dengan adanya penganjuran program SEPAM ini yang pasti akan diteruskan lagi pada tahun hadapan dan difahamkan akan diawalkan lagi berbanding dengan tahun ini. Jadi untuk kesediaan bagi penganjuran yang seterusnya dan sumbangannya yang sangat besar kepada negara. Okey Hani, untuk tahun ini kita mulakan agak lambat sedikit sebab kita pun baru pertama kali nak buat ya kan. InsyaAllah pada tahun depan kita akan buka lagi banyak penyertaan masyarakat awam untuk mendekatkan researcher, penyelidik dengan industri, dengan masyarakat awam. Kita akan involvekan lagi ramai masyarakat awam dan juga khususnya kumpulan-kumpulan guru di mana penganjuran tahun ini sebenarnya kita mendapat kerjasama yang cukup baik daripada Yayasan Guru Tun Hussein On dan juga Institut Perguruan Guru Malaysia. Mereka ni kita berkolaborasi dengan dua institusi ini daripada segi penyertaan di mana penyertaan guru-guru sahaja hampir 300 orang. Dan mereka memberi dana yang bantuan keuangan yang cukup membantulah kepada Universiti Melaya untuk kita leverage lagi elemen pendidikan. Tahun depan kita akan lagi awal dan kita harap inovasi-inovasi sebegini daripada penyelidik, daripada akademik dan daripada non akademik untuk sama-sama kita memberi sumbangan kepada pembangunan Malaysia baru. Untuk Malaysia baru bukan sahaja daripada segi aspek pendidikan tapi awareness bahawa inovasi dan pendidikan bukan sahaja perlu di kalangan akademik tapi kita sebagai rakyat biasa sebenarnya pun boleh menyumbang
daripada kehidupan kita seharian. Bagai inovasi sebenarnya kita boleh buat. Baik, itu dia ya. Jadi kita tunggu tahun depan. Kalau tahun ini difahamkan lebih kurang 150 penyertaan. Tahun depan kita sasarkan 300 penyertaan. 300. Boleh ada? Lagi pening nak pilih nanti. Ya, apapun kita harapkan nanti kerjasama ini akan terus terjalin untuk memastikan kesinambungan kelangsungan program ini akan berjalan lancar untuk tahun yang seterusnya. Apapun, sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Dr. Venga dan juga Encik Mazharuddin dan juga timnya atas kejayaan ini dan juga pengaduan ini, dan juga Puan Siti Salwa sendiri berkongsi dengan kita informasi selaku pengajuk utama juga bagi program ini yang dinamakan sebagai iRise 2018. Baik, untuk waktu ini bersiap siaga kerana Charles Das bersama dengan tetamu kita akan bawakan topik berkaitan dengan cukai joran dan cukai perkhidmatan SST.